Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 7 iaitu pelan dan dongatan. Okey, so hari ini kita akan belajar standard kandungan iaitu 7.1 unjuran oktogon. Untuk standard pembelajaran, kita akan melukis unjuran oktogon. Okey, so kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan satah. Okey, satah ni ialah suatu permukaan rata untuk suatu objek. Okey, so ada 3 jenis satah iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan satah mencondong. Okey. Yang kedua, apakah maksud norma kepada satah? Okey, norma kepada satah adalah suatu garis lurus. Biasanya kita lukis garisan putus-putus. Okey, garis lurus itu berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Okey, jom kita tengok contoh. Saya ada suatu prisma. Okey, so prisma ini kita dah label kan. Okey, yang pertama, jika saya ada A, B, C, D di bawah ini yang berwarna merah ini kita panggil satah mengufuk iaitu satah A, B, C, D. Okey, yang kedua saya ada segitiga, dua segitiga ini yang tegak ini kita panggil satah mencancang. Okey, iaitu segitiga ABF dengan segitiga CDE. Ini satah mencancang. Okey, seterusnya, yang serong ini di sebelah belakang dan satu lagi di sebelah hadapan seperti kemah ini kita panggil satah condong. Okey, dia condong sikit. So, ini satah condong bagi BCEF dan ADEF. Seterusnya, garisan FM dengan garisan EN ini kita panggil norma kepada satah. Okey, bagaimana kita nak tentukan norma kepada satah tersebut? Okey, so contoh saya ada kuboid ini. Okey, sekarang satahnya iaitu PQRS. Okey, mana PQRS? Okey, kita dapati satah PQRS di bawah ini. So, di mana garis norma kepada satah iaitu, ingat ya, norma kepada satah suatu garis serenjang dengan satah tersebut. P, Q, R, S. Okey, so kita tengoklah garisan yang straight daripada point satah ini iaitu kita ada dekat sini. Okey, 1, 2, 3 dan 4. Okey, so kita ada 4 norma kepada satah. Cara nak tulis dia, okey, contoh yang ini kita akan tulis UP. UP bermaksud titik P yang kena pada satah yang berwarna oranye ini. Kalau kamu tulis PU maksudnya titik U. Tapi sekarang pada gambar rajah ini titik yang kena iaitu pada titik P yang kena pada satah oranye ini. Jadi jawapannya ialah garisan UP, VQ, WR dan ES. Okey, sekarang saya tukar pula satahnya PSTU. Okey, di mana PSTU? Okey, so di sebelah belakang ni. Okey, iaitu kita bulat PSTU. Okey, so kita tengoklah dia punya norma kepada satah. Di sini 1, 2, okey, di sini 3 dan di sini 4. So jawapannya iaitu QP, RS, WT dan VU. Okey, yang ketiga. Okey, saya ada satah RSTW. Okey, di mana RSTW? Okey, di sebelah belakang. Okey, S ni tak nampak ya. Okey, RSTW. Okey, so norma kepada satahnya. Okey, kita ambil kaki dia tu senang. Okey, yang tegak tu. 1. Okey, 2, 3 dan 4. So jawapannya iaitu QR, PS, UT dan VW. Okey, seterusnya kita tengok pula apa maksud unjuran oktogon. Okey, suatu imej yang tertentu pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Okey, maksudnya kita akan lukis apakah yang terhasil daripada suatu objek bila kita unjurkan kepada suatu satah. Untuk unjuran oktogon bagi suatu garis, maksudnya satu dimensi saja. Contoh saya ada suatu pembaris dekat sini. Okey, contoh pembaris di sini. Ini suatu objek. Okey, objek itu ini adalah
satah. Okey, satah ni kamu boleh bayangkan suatu lantai kat bawah. Okey, pembaris ini atau objek ini saya letak serong begini atau condong begini. Apakah image atau unjuran yang terhasil? Okey, so kita akan buat satu garisan straight dekat sini. Okey, so ini dia dah sentuh satah ini. Maka yang inilah yang kita panggil unjuran oktogon. Okey, so garisan ini kita panggil normal kepada satah. Okey, kita tengok rajah yang kedua. Okey, jika objek tersebut saya naikkan ke atas. Contoh saya ada dekat sini objek. Okey, ini objek saya. Okey, kalau gambar rajah satu tadi, pembaris ini sentuh kepada satah. Okey, sekarang dia tak menyentuh lantai ataupun satah ini. Okey, jadi apakah unjuran yang terhasil? Kita akan buat normal kepada satah ini daripada garisan ini. So, garisan atau image yang terhasil pada satah inilah yang kita panggil unjuran oktogon. Okey, kita tengok untuk dua dimensi. Okey, untuk dua dimensi, mula-mula kita tengok dari satah mencancang. Okey, di belah tepi ini, warna putih ini kita panggil satah mencancang. Okey, so dekat sini, objeknya iaitu PQRS ini ialah objeknya. Okey, apa yang kita hasilkan dia punya image. Okey, bila kita buat suatu normal kepada satah, garisan ini, yang berwarna hijau ini, maka image yang terhasil pada satahnya akan berbentuk seperti ini juga ya, segi 4. Okey, so ini ialah unjuran oktogonnya atau image yang terhasil pada satah. Okey, contoh yang ketiga, yang keempat. Okey, bila kita tengok dari satah mengufuk. Okey, satah mengufuk maksudnya dari bawah ini. Satahnya di bawah, so kita tengok dari pandangan atas ini. Okey, ini ialah objeknya di atas ini, objeknya. Maka yang terhasil image di bawah inilah unjuran oktogonnya. Tiga dimensi, maksudnya kita ada suatu objek yang 3D. Okey, contoh yang rajah 5 ini, satahnya dari bawah. So, kita tengok dari pandangan atas. Okey, walaupun dia 3D, daripada pandangan atas, kita masih nampak segi 4 ini, iaitu segi 4 PWVU ini. Okey, so kita masih dapat bentuk ini. Jadi, apa yang kita hasilkan di bawah image ini masih segi 4 ABCD. Ini kita tengok dari satah mencancang, kita tengok dari sisi tepi ini, buat suatu normal pada satah garisan ini. Okey, bila kita unjurkan kepada satah, maka sebenarnya kita nampak berbentuk L ini. Okay, bila kita rapatkan, okay, kita akan hasilkan suatu berbentuk L. Okay, so kamu bayangkan kita tolak dia kepada lantai ini atau satah ini. Jadi kamu dapat bentuk RSTUVPQ ini. Bagaimana kita nak tentukan unjuran oktogon atau tidak? Okey, yang pertama, okey, jadi gambar rajah yang pertama, ya ke tidak? Okey, so dari sini, satah ini satah mencancang. Okey, so kita tengok dari pandangan depan ini, berbentuk segi 3. Okey, so bila kita unjurkan, so dia sama saiz lah. Okey, bila sama saiz, maksudnya ini adalah unjuran oktogon. Okey, yang kedua pula, bila satah mengufuk, kita tengok dari atas. Okey, kamu bayangkan suatu botol air. Okey, bila kita tengok atas dan kita penyekkan rapat ke lantai. Okey, lengkung ini dia tak membentuk lengkung dah. Okey, dia akan membentuk suatu segi 4 tepat dekat sini. So, dekat sini, sepatutnya image yang terhasil ialah bukan lengkung. Okey, so yang ini ialah bukan unjuran oktogon. Okey, yang ketiga, okey, suatu prisma. Okey, prisma ini kalau kamu tengok dekat sini, garisan normalnya sudah membesar. Okey, yang ini sama. Okey, normalnya sama, tetapi bucu AP ini, okey, dia sudah membesar saiznya. Maka yang ini bukan suatu unjuran oktogon. Okey, sekarang kita akan melukis bagaimana nak lukis unjuran oktogon pada suatu kertas ataupun satah. Okey, so contoh dekat sini, okey, saya ada suatu prisma ini. Okey, so kita akan lukis dari 3 pandangan, iaitu dari Z, X dan Y. Okey, so yang pertama kita akan tengok dari arah Z. Okey, dari atas kita akan nampak yang berwarna kuning ini, yang cikgu dah highlightkan warnanya. Bila kita buat suatu unjuran normal kepada satah di bawah ini, yang berwarna hijau ini, garisan hijau ini, kita akan dapati ianya membentuk segi 4 tepat. Okey, so langkah pertama untuk lukis, okey, kita akan lukis bentuk yang besar ini dulu, iaitu bentuk segi 4
tepat. Okey, walaupun gambar ini serong, kita akan lukis secara tegak lah. Okey, jadi yang pertama kita lukis suatu segi 4 tepat. Okey, berapa panjangnya? Kamu tengok dekat sini. Okey, ini bila kita tengok dari atas, kita penyekkan, dia akan menjadi data. Secara mendata seperti ini. Okey, so panjang ini kamu boleh tengok pada atas, iaitu jarak AB sebanyak 6 cm. Okey, so panjang hujung sana dari sini kepada sini panjangnya 6 cm. Okey, manakala yang menegak ini pula dari hujung sini kepada sini, kamu boleh tengok garisan BC ini iaitu 5 cm. Okey, so panjang situ 5 cm. Okey, kemudian kita akan buat satu garisan ini. Okey, garisan ini kita akan tengok daripada atas ini bila kita unjuk ke atas. Okey, maksudnya garisan yang ini. Okey, garisan GH. Okey, berapa cm? Kita boleh tengok sinilah. EH ini iaitu 3 cm. So, kita akan lukis garisan di tengah itu sebanyak 3 cm. Okey, kemudian kita akan buat yang ini pula, garisan ini. Okey, garisan ini dari hujung ini kepada hujung ini, kita boleh tengok unjuran ke atas ini, iaitu sebanyak 2 cm. Okey, so kita buat garisan di tengah sebanyak 2 cm. Maka yang terhasil di sini, contoh garisan GL ini dengan HI ini, walaupun tidak diberikan, tapi kita boleh tahu ia adalah sebanyak 1 cm. Kerana 3 campur 1 campur 2 jumlahnya iaitu 6 cm. Okey, so kita labelkan di atas ini. Okey, kita pandangan dari atas kepada tengok ke bawah kan. So, E ini di bawahnya iaitu huruf D. Jadi, kita akan nampak E dengan D. So, kita label ED untuk yang bucu ini. Okey, di bawahnya pula kita akan label FA. So, F di bawahnya iaitu A. Okey, di sini pula, okey, K di bawahnya iaitu B. So, KB. Okey, dekat sini pula, okey, huruf J di bawahnya huruf C. So, JC. Okey, kita ada lagi 4 titik iaitu di sini, iaitu I. Okey, dekat sini ya. Di bawahnya tak ada. Sini garisan ni tak ada tak ada huruf. Jadi, kamu hanya letak I. Okey, di sebelah I ialah H. Okey, di hujung H iaitu G dan di sebelah G iaitu huruf L. Okey, so sekarang kita akan lukis dari arah X. Okey, so dari arah X di sini mata kamu. Okey, so kamu akan tengok daripada tepi ini. Okey, apa yang kamu nampak? Yang pertama iaitu petak KJCB. Okey, kemudian kamu akan nampak yang bahagian atas ini ya. Walaupun dia serong, kamu masih nampak di tepi ini. Okey, yang lain kamu tak akan nampak. Kamu bayangkan bila ia dipenyekkan atau dirapatkan. Okey, so bila kita buat suatu nombor kepada satah yang berwarna hijau ini, kita unjukkan kepada satah, dia akan membentuk suatu segi 4 di sini. Okey, so berapa panjangnya? Okey, dekat sini kita boleh tengok panjangnya daripada sini iaitu 5. So, dekat sini 5. Okey, dan tingginya dekat sini kita boleh tengok panjang FA ini iaitu 4. Okey, so panjang ini pun sama 5. Okey, berapa tinggi dekat sini? Tinggi KB ini iaitu 2. So, sini 2, jumlahnya 4, maka sini pun 2. Okey, jadi langkah pertama kita buat segi 4 tepat. Okey, panjangnya dekat situ 4. Okey, dekat situ 5 cm. Okey, kemudian kita akan buat garisan di tengah iaitu panjang yang ini iaitu 2 cm lah. So, baki akan dapat 2 cm. Kemudian kita akan labelkan. Okey, yang pertama iaitu titik yang ini. Okey, bila kita unjuk ke tepi, so kita akan dapat GH. Okey, kemudian di sebelahnya iaitu HE. Okey, lepas tu kita ada CD. Okey, bucu ini iaitu C kepada D. Okey, kemudian garisan sebelah C iaitu B, BA. Okey, so kita unjukkan kita akan dapat BA. Okey, kemudian huruf K ini di atas B ini, K bila kita unjuk ke belakang kita ada KL. Okey, so kita letak KL. Dan di tepi K iaitu JI. Okey, di sebelah sana. Okey, kemudian kita akan tengok dari arah Y pula. Okey, dari arah Y di sini, so mata kamu di sebelah depan pula, kita akan tengok dari sini. Jadi, biasanya kita akan tengok apa yang terhasil dulu. Kamu bayangkan, kita penyekkan dia kepada lantai, daripada satu satah. Jadi, sebenarnya kamu akan nampak bahagian yang ini. Okey, jadi bila kita buat suatu unjuran, okay, nombor ini, pada satah dia akan membentuk seperti objek ini, seperti image ini. Okey, jadi langkah pertama, bagaimana kita nak lukis?
Okey, kita akan nampak yang inilah. Okey, yang berwarna kuning ini. Jadi langkah pertama, kita akan lukis garisan menegak, okey, iaitu garisan FA ini sebanyak 4 cm. Okey, kemudian kita akan buat AB sebanyak 6 cm. Okey, kita boleh label terus ataupun kita buat garisan dulu. AB sebanyak 6 cm. Okey, kemudian garisan atas itu FG sebanyak 3 cm. FG sebanyak 3 cm. Dah ada dekat sini ya. Okey, kemudian kita akan ambil KB iaitu 2 cm. Okey, panjang KB ini iaitu kita tengok di belakang iaitu 2 cm. Okey, dan barulah kamu boleh sambung. Okey, LK dekat sini diberi 2 cm juga. So, sini pun sama 2 cm. Okey, dan barulah kamu sambung garisan GL iaitu yang serong ini. Tak perlu ukur lah. Just sambung saja dia punya titik hujungnya. Okey, jadi bila kita dah dapat bentuknya, kita akan label seperti tadi. Okey, so dekat situ FE, okey, GH, AD, BC, KJ dan jangan lupa satu lagi iaitu LI. Okey, itu saja penerangan cikgu untuk melukis mencorak oktagon. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe untuk video yang akan datang. Okey, jumpa lagi. Bye.